CDL yang online bagi pusat Port Dickson. So, terima kasih kepada Puan Sheila, terima kasih pada Izzuddin yang menyediakan kemudahan teknikal pada petang ini. Boleh dengar suara saya? Boleh, jelas. Suara petang ni begitulah. Dan pada petang ini saya akan kongsikan satu. Saya masih lagi memberikan fokus kepada pembelajaran bermakna ataupun yang kita dalam bahasa Inggeris namakan sebagai deep learning. Cuma pada petang ini saya akan kongsikan satu fenomena yang dinamakan oleh sarjana sebagai the twin scenes of traditional design. Bunyinya macam tak begitu selesa lah kan. Dia kata ada dua kesalahan. Kalau kita terjemahkan secara literal, dia akan jadi dua dosa lah. Dua dosa dalam reka bentuk tradisional. Bila dikata reka bentuk ni merujuk kepada design, kepada learning design. Okay, learning design yang sudah tentulah dilaksanakan oleh guru masa melaksanakan proses pembelajaran. Sebab tu dalam siri sisipan ni nanti saya akan banyak menerusuri beberapa konsep ataupun fenomena yang berkaitan dengan reka bentuk ini ataupun design. Boleh nampak saya punya slide ni? Okey. Ini saya petik bukan ni saya petik daripada sebuah buku yang ditulis oleh dua orang sarjana yang banyak berbincangkan tentang pentingnya kita merancang proses pembelajaran. Okay? Pentingnya kita merancang proses pembelajaran. Dua orang sarjana berkenaan ialah nama yang pertama tu ialah Graham Wiggin. Okay? Graham Wiggin ni telah tak ada. Dia telah meninggal pada 2015 dan rakannya ialah J. McTighe. Okay. J. McTighe. Jadi kedua-dua sarjana ini sebenarnya saya ikuti daripada awal buku-buku mereka. Sebahagian besar buku-buku mereka memang saya baca sebab saya nak memahami tentang, khususnya saya nak fahamkan dari segi konsep reka bentuk itu, design. Sebab itu kalau kita tengok dalam buku dia ni, tajuknya ialah Understanding by Design. Okay? Understanding by Design. Kepahaman melalui reka bentuk. So, menurut dua sarjana ini, terdapat dua, kita tak usah sebut dosa lah tak, kita terdapat dua kesilapan besar yang mungkin dilakukan oleh guru ketika mereka bentuk pembelajaran di dalam bilik darjah.
secara sedar ataupun tidak sedar. Ya, ada dua bentuk kesilapan. Yang pertama disebutkan oleh kedua-dua sarjana ini sebagai activity oriented design. Okay? Activity oriented design. Maksudnya apa? Activity oriented design. Maksudnya guru-guru banyak memberikan fokus dalam mereka bentuk pengalaman pembelajaran anak-anak berasaskan kepada aktiviti. Mereka banyak fokus kepada aktiviti. Dia tak begitu fokus kepada matlamat pembelajaran ataupun hasrat pembelajaran. Jadi dalam sisipan-sisipan yang akan datang, saya akan cuba untuk menerangkan apa yang dimaksudkan dengan hasrat pembelajaran. Okay, bila kita banyak memberikan fokus kepada activity oriented, mungkin kita tertinggal hasrat pembelajaran. Maksudnya begini. Maksudnya kita akan dapat melihat dalam bilik darjah, kita dapati guru anak-anak kita atau pemurid kita sangat aktif menjalankan aktiviti. Very aktif. Kita nampak dia sibuk, ya. Kita nampak dia bergerak, kita nampak anak-anak itu aktif terlibat dalam aktiviti yang mungkin kita panggil sebagai aktiviti pembelajaran. Tetapi apabila kita semak, adakah setelah mereka menjalankan aktiviti itu, mereka telah mencapai hasrat pembelajaran? Hasrat pembelajaran ni kan ada 3 kan. Pertama, kemahiran. Ya, kemahiran. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga ialah siapa boleh teka yang ketiga ni? Hasrat pembelajaran. Yang pertama, saya sebut tadi, kemahiran. Kemahiran ni merujuk kepada apa yang anak-anak kita dapat lakukan. What the student can do. Yang kedua, pengetahuan. Apa yang anak-anak kita perlu tahu. What the student must know lah. What should know. Tetapi yang ketiga tu jauh lebih penting. Iaitu yang dikatakan sebagai kepahaman. Kepahaman. Jadi bila kita tanya, setelah anak-anak itu menjalani aktiviti yang kita rancang ataupun kita reka bentuk, ada tak ketiga-tiga perkara yang saya sebutkan tadi itu dikuasai oleh anak-anak? Kalau tidak, maka aktiviti berkenaan dia dikatakan sebagai purposelessness. Dia tidak ada hala tuju, tidak memenuhi ataupun tidak menepati hasrat pembelajaran. Itu kesilapan yang pertama yang perlu kita hati-hatilah. Kita perlu renungi, kita perlu hati-hati. Yang kedua, mengikut sarjana ini, dinamakan sebagai coverage. Kalau kita duduk dengan guru-guru, bila kita bincang
Mereka banyak berbincang soal bagaimana nak nak cover sukatan, nak menghabiskan sukatan, ya. Dia bagi coverage. Sebenarnya peranan kita bukan untuk menghabiskan sukatan, tetapi peranan kita ialah untuk uncover the sukatan. Uncover, not to cover. Kan? Jadi oleh kerana kegairahan untuk menghabiskan sukatan, khususnya kalau kita banyak memberikan fokus kepada penggunaan buku teks, maka tertinggallah apa yang kita katakan sebagai pencapaian hasrat pembelajaran. Ya, jadi anak-anak tersebut, ya, mungkin ada yang mengalami fenomena yang saya sebutkan pada minggu lepas sebagai non-learning. Dia tidak belajar apa yang dirancang ataupun dihasratkan oleh guru. Jadi sebab itu kalau juga kita berhati-hati, ya, berhati-hati supaya kita tidak melakukan dua kesilapan ini. Pertama, activity oriented design. Aktivitinya nampak sangat, anak-anak dilihat sebagai sangat aktif dalam melaksanakan pembelajaran, tapi mereka tidak mencapai, mereka tidak menguasai pengetahuan, kemahiran dan juga tidak menguasai kepahaman. Itu lebih penting, kepahaman yang sepatutnya. Okay, itu yang pertama. Dan kesilapan yang kedua ialah apabila kita banyak memberikan fokus untuk menghabiskan sukatan ataupun dipanggil coverage. Jadi kalau kita lihat apa yang dibincangkan oleh kedua-dua sarjana ini, dia bukan berlaku, dia berlaku di mana-mana saja. Dia boleh berlaku di mana-mana saja. Tak, sebenarnya dia bukan berlaku bukan dia tujukan kepada mana-mana negara dan sebagainya, kan. Dia cakap secara umum dan ini berdasarkan kepada penelitian dan kajian-kajian yang telah dijalankan. Jadi saya fikir itu yang saya nak kongsikan dengan cikgu-cikgu semua, tuan-tuan dan puan-puan. So, untuk menutup sisipan ini, selalu ingatlah, ya, kita kena selalu ingatkan diri kita bahawa pembelajaran bermakna tidak berlaku secara kebetulan, by chance. Pembelajaran bermakna tidak berlaku secara kebetulan, ya, tetapi ianya perlu dirancang dengan teliti. Ia berlaku melalui reka bentuk yang teliti. Maksudnya kita kena design. Design apa? Design the learning experience. Jadi insyaAllah dalam sisipan yang akan datang, saya akan cuba terangkan apakah perbezaan di antara pembelajaran dengan pengalaman pembelajaran. Ingat, saya berhenti setakat itu dulu. Saya serahkan kepada Puan Sheila untuk perkongsian seterusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Doktor atas sisipan yang Doktor kongsi mengenai deep learning atau pembelajaran bermakna. Saya dapat dua perkara penting, iaitu ada dua kesilapan besar secara sedar ataupun tidak sedar, dan pembelajaran bermakna tidak berlaku secara kebetulan
ia berlaku melalui reka bentuk yang teliti. Terima kasih doktor atas penerangan sebentar tadi. Baik, untuk minggu ini kita ada Cikgu Amuda dari Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Mukundan. Terima kasih Cikgu Amuda kerana sanggup berkongsi ilmu dengan kita. Hari ini beliau akan kongsi tajuk Bring Your Lesson to Life with Nearpod. Baik, salah satu aplikasi yang popular ialah Nearpod. Nearpod merupakan aplikasi percuma yang digunakan untuk mencipta bahan pembentangan yang bersifat interaktif. Marilah kita bersama-sama mendengar dan belajar dan melihat bagaimana Nearpod digunakan dan boleh digunakan di dalam kelas. Dipersilakan Cikgu Amuda. Okay, terima kasih Puan Sheila sebagai moderator pada petang ini. Dan beliau juga adalah SIC Plus PPD Production yang saya amat kenali. Tidak lupa juga kepada Dr. Muzaffar yang memberi peluang kepada saya untuk membuat pembentangan pada petang ini. Okay, selamat sejahtera dan salam madani saya ucapkan kepada Puan Sheila, Dr. Muzaffar, guru-guru besar kalau ada dalam sebagai partisipan di sini dan rakan-rakan guru yang saya segani. Okey, sebelum saya mulakan pembentangan saya, ingin saya rakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada guru besar saya, okey, Puan Selvi Ramasamy, yang memberi peluang kepada saya untuk membuat pembentangan pada petang ini seperti rakan-rakan saya yang pada minggu lepas. Okey, tidak lupa juga kepada rakan-rakan guru saya dari AJKT Mukundan yang selalu membimbing saya sehingga membawa diri saya ke sini. Pada hari ini saya naik ke udara. Okay, sebenarnya sebelum ni kita pernah bekerja di belakang tirai je. So, hari ini saya mendapat peluang untuk ke udara, iaitu di depan tirai untuk berkongsi sedikit pengalaman saya tentang PDPC yang saya lakukan di dalam sekolah dan juga di dalam kelas yang memberi manfaat kepada diri saya dan juga kepada murid-murid. Okay. Sebelum saya teruskan, ingin saya kongsi skrin saya dulu. Okay. Boleh saya teruskan? Silakan Cikgu. Okay. Seperti yang telah diterangkan oleh Puan Sheila tadi, bring your lesson to life with Nearpod. Itu adalah tajuk pembentangan saya pada petang ini. Sebelum saya teruskan pembentangan saya, ingin saya kongsi sedikit penghargaan yang telah saya terima daripada PPD Production. Okay. Pada zaman masa musim PKP hari itu, saya telah menyertai satu perkongsian amalan terbaik di bawah pemimpin pertengahan guru yang dibimbing dan guru pemulihan daerah production, dan saya telah kongsikan amalan terbaik saya itu iaitu Nearpod, penggunaan Nearpod di dalam kelas, dan saya telah menerima anugerah emas. Okey, begitu juga sebelum musim PKP juga saya telah berkongsi dan juga mengambil bahagian dalam satu pertandingan PDPC Icon. Okey, sama juga saya telah mendapat tempat ketiga. Itu adalah kejayaan saya yang saya menggunakan Nearpod dalam PDP saya. Sedikit pengenalan tentang Nearpod. Nearpod merupakan aplikasi percuma yang digunakan untuk mencipta bahan PDPC yang bersifat interaktif dan menarik. Okey, yang saya maksudkan dengan interaktif maksudnya saya dengan murid saya, kita dengan murid kita, itu yang saya maksudkan ya. Bring your lesson to life with Nearpod. Okey, ini adalah beberapa elemen penting yang terdapat dalam Nearpod. Okey. Yang pertama, use for Nearpod. Untuk apa kita nak guna Nearpod? Yang saya nak terangkan pada petang ini ialah your whole lesson.
Maksudnya kita boleh buat satu PDPC, rancangan PDPC yang sangat menarik dengan menggunakan Nearpod. Kita tak perlu buat aplikasi yang lain. Kita tak perlu pilih aplikasi yang lain untuk setiap elemen yang kita nak libatkan dalam PDPC kita. Itu yang terbaik yang saya rasa Nearpod ni bakal memberikan kita lah. Okey, iaitu terdapat video, quick, informatif dan juga gamifikasi aktiviti-aktiviti yang melibatkan game dan juga aktiviti yang mencabar. Okay. Selain itu, PowerPoint, Google Slide, PDF, YouTube video dan video file semuanya juga boleh kita gunakan dalam PDPC kita. Okay. Selain itu, review student work. Itu yang saya rasa amat berkesan bila musim PDPR tu saya boleh mengeluarkan report pelajar untuk catatan PDPC saya dan juga PBD saya. Itu yang paling best saya rasa. Dan juga ada 3 jenis cara yang kita boleh gunakan Nearpod. Satu ialah live participation, maksudnya kita dengan student live. Okay. Dan satu lagi student based, di mana RPH ni ataupun lesson plan ni kita boleh kongsikan kepada murid yang tidak hadir ke kelas. Dan juga masa PKP tu kalau dia tak ada dapat internet masa tu, dia tak dapat join kelas kita, masih dia boleh join PDPC kita secara persendirian, di mana dia tak perlu bersaing dengan murid yang lain, dia boleh cuba aktiviti tersebut. Dan front of class adalah satu feature yang baru diperkenalkan dalam Nearpod, di mana kita boleh mengajar di dalam kelas dengan menggunakan feature-feature yang terdapat dalam Nearpod. Okey, yang selain itu PowerPoint, Google Slide dan sebagainya kita boleh convert. Okay, daripada Nearpod kita boleh convert kepada Google Slide, daripada Google Slide pun kita boleh convert kepada Nearpod. Okay. Semua dalam satu. Nak pilih yang mana satu. Macam tu, sehingga kan Nearpod akan memberikan kita input untuk menyediakan satu lesson plan yang sangat bagus. Ini adalah beberapa elemen yang terdapat dalam Nearpod. Gamifikasi, maksudnya game, berunsur game. Okay, didik hibur. Soalan esei di mana kita boleh type dan hantar, padankan. Yang ini saya rasa sangat sesuai untuk murid pemulihan. Saya pernah cuba di mana mereka sendiri akan gunakan laptop saya. Okay, dan juga quiz. Biasa kita buat menggunakan aplikasi lain. Di sini saya tak nak cuba mentionkan aplikasi-aplikasi di luar Nearpod yang ada mirip dengan Nearpod. Tapi yang itu satu-satu. Cuma yang Nearpod bestnya ialah dia semua dalam satu. Okay. Rakaman suara seperti Flipgrid dah ada nama dekat situ. Okay, draw it, kita boleh lukis, conteng dan sebagainya. Collaborative board di mana sebagai conclusion dalam setiap PDPC kita nak murid lontarkan idea ataupun lontarkan apa yang mereka belajar, kongsikan pengalaman mereka, sebagainya kita boleh gunakan collaborative board dan poll di mana undian. Okay, undian tentang PDPC kita nak tahu macam mana dia seronok ke tak, so kita boleh sediakan undian. Isi tempat kosong, ini yang paling best, yang biasa kita buat dalam bentuk worksheet kan, saya boleh juga dalam buat kat sini. Dan akhir sekali uji minda. Okey, di sini saya nak terangkan sedikit di mana kalau kita nak buat semua elemen ni dalam 1 jam ni memang mustahil bagi saya. Sebab kita nak sebab saya nak ajar cikgu macam mana nak buat. Kita nak buat section kan. Tadi saya tak dapat nak terangkan semua. Saya dah pilih beberapa elemen yang penting yang boleh kita gunakan dalam PDPC kita pada hari ini. Okay, kalau cikgu-cikgu nak tanya apa-apa boleh, saya boleh cuba jawab. Okey. Persediaan guru pada petang ini. Okay. Matlamat saya sebenarnya pada petang ini, saya tak nak guru-guru yang menyertai siri ini pulang ke rumah dengan tangan kosong. Okay, saya akan pastikan guru-guru dapat menyiapkan satu lesson plan yang boleh digunakan pada hari esok ataupun minggu depan ke, atau masih ada observation dan sebagainya. Sebab saya dah sediakan semua elemen yang cikgu perlukan pada petang ini, iaitu komputer riba, mesti ada, cikgu dah join saya. Okay, tema dan tajuk pelajaran, kalau cikgu dah ada idea apa nak buat esok,
Dan SK dan SP yang kita kena rujuk masa PDPC tu, idea PDPC yang melibatkan video pengajaran, kuis, padankan, gamifikasi dan akhir sekali rumusan. Okay. Ini yang saya nak share pada petang ini. Okay. Langkah satu kita masuk dan daftar. Saya akan ajar cikgu macam mana nak masuk dan daftar. Langkah kedua kita bina pengajaran. Ini adalah paparan di Nearpod yang akan kita gunakan nanti. 4 elemen lesson plan dalam Nearpod yang akan kita gunakan pada petang ini ialah 1 create, yang kedua ialah quiz dan gamifikasi, dan yang ketiga interaktif dan discussion. Sebab saya dah beritahu tadi cikgu-cikgu kita tak boleh pilih semua elemen untuk buat lesson plan pada petang ini ya. Okey, langkah ketiga ialah pengenalan. Okey, ini adalah paparan di mana kita kena gunakan untuk create lesson plan kita pada petang ini. Okey, langkah 4 ialah nota dan soal jawab. Ini adalah paparan di mana kita akan gunakan untuk buat nota dan juga soal jawab. Yang ini yang paling menarik. Okay, macam mana kita nak create quiz dan juga game dengan menggunakan Nearpod. Yang ini discussion. Okay, discussion. Okay. Aktiviti dalam Nearpod yang menjadi pilihan saya sebagai pemudah cara interaktif dua hala dalam PDPC dan juga PDPR. Persembahan slide PowerPoint boleh kita buat, tak perlu risau. Aktiviti kolaboratif seperti yang saya maksudkan tadi, discussion pada akhir PDPC kita. Latihan pengukuhan boleh juga kita buat. Latihan untuk pemulihan yang saya terangkan tadi, padankan dan sebagainya. Pentaksiran PPD, ini adalah pentaksiran sebenar PPD yang saya jalankan. Okey, yang ini adalah undian di mana saya nak respon daripada murid saya macam mana PDP saya dalam kelas. Jadi mereka bagi respon, saya sudah boleh collect respon tu juga. Okey, aktiviti hands-on. Macam mana pelajar nak masuk dalam Nearpod. Okey, ini saja. Okey. Saya nak kongsikan. Okay. Sebelum kita teruskan hands-on pada petang ini, saya nak memberi satu gambaran kepada guru-guru di sini macam mana bentuknya Nearpod tu kita nak jalankan. Jadi pada petang ini saya mohon guru-guru dan juga sesiapa saja yang menjadi partisipan pada petang ini untuk join kelas saya dan jawab soalan tu. Boleh tak? Okay, dengan tu saya nak share screen ya. Okey. Boleh tak lihat paparan saya? Boleh ke? Cikgu Sheila? Puan Sheila? Boleh, teruskan cikgu. Okey. Saya akan share link dia dekat chat. Jadi guru-guru diminta untuk join. Boleh ke? Okey, kita akan Boleh mulakan live participant. Saya nak start new section. Okey. Saya akan kongsikan link ini untuk guru-guru ya dekat chat box. Okay. Harap guru-guru dapat klik dan join ya. Saya akan tunggu sehingga semua cikgu join in. Anda boleh menggunakan nama samaran. Dapat join?
Boleh saya dapatkan respon? Cikgu dah join ke? Cikgu-cikgu? Saya dah join dan dapat lihat tak? Sebentar ya. Okey, sekarang saya nak tanya satu lagi soalan. Adakah cikgu-cikgu ataupun audience dapat lihat paparan saya? Boleh, This is a video, how should it play? Boleh lihat? boleh, boleh, boleh. Okey, saya nak terangkan sedikit keistimewaan penggunaan Nearpod di sini, di mana kita ada dua pilihan, sama ada teachers play ataupun student play. Okey, apa maksud dia saya nak terangkan di sini, sebab lepas ni mesti ada soalan yang keluar daripada guru-guru, mengapa kami tak boleh tengok skrin. Okey, maksudnya bila cikgu yang play, maksudnya pelajar tak boleh skip. Okey, pelajar tak boleh skip setiap aktiviti yang mereka akan ceburi. Kalau saya bagi student play, mereka boleh continue sampai kalau mereka tak dapat capai aktiviti tersebut pun mereka boleh pergi ke aktiviti seterusnya. Jadi hari ini student saya di sini adalah semua guru, okey. Jadi saya akan gunakan student play. Jadi mereka boleh lihat paparan itu sendiri dan jawab soalan. Boleh ke? Boleh. Okey, continue. Okey, boleh teruskan? Boleh cikgu. Sesiapa yang dah dapat paparan dah boleh terus jawab ya. Kita santai-santai ya petang ni. Saya saja nak bagi soalan yang senang sebab penjuru bilangan. Saya maklum semua boleh jawab. Okey. Setiap perjalanan tu ada dia punya halangan dia. Okey. Cikgu, ada tak cikgu dapat jawab? Dah selesai. Dah selesai. Terima kasih. Okey, aktiviti seterusnya. Okey. Tujuan saya menunjukkan meminta cikgu join saya punya lesson plan hari ni sebab apa? Sebab saya nak cikgu tahu, oh ini ke Nearpod? Okey, benda-benda ni memang ada dalam Nearpod. Jadi bila saya suruh nanti cikgu buat, cikgu boleh hasilkan satu lesson plan seperti yang saya hasilkan pada hari ini. Okey, kita ke aktiviti seterusnya. Yang ini saya yang akan kontrol. Okey. Sebab dalam classroom ni tak ada student. Sebab tadi siapa yang join. Boleh ke cuba join? Cikgu Sheila, Puan Sheila dah join tadi ke? Dah join. Tapi tak jawab ke? Okay, kalau kita tengok sini, kita boleh tengok laporan dia. Siapa yang dah masuk, siapa yang belum jawab. Maksudnya semua guru di sini tak jawab. Ini benda yang kita boleh rekod di mana pelajar ada tak jawab soalan kita ataupun tak. Ini satu kelebihan Nearpod. Jadi tak ada siapa yang boleh terlepas lah.
Okey, nak jawab ke yang ni? Ada siapa berminat nak jawab ataupun saya nak ke latihan seterusnya? Izzuddin yang jawab. Bagus. Seorang dia jawab. Okey, cuba cikgu, cuba senang je soalan ni. Saya reka khas untuk bengkel hari ni. Senang je, cuba jawab. 5 soalan je. Kita je, dalam kalangan kita je, kita bantu kita. Saya nak cikgu rasa seronok buat bengkel ni hari ni. Okey, ada siapa yang belum jawab lagi? Wani belum jawab lagi, MV belum. Doktor belum jawab lagi. Okey. Saya nak ke latihan ataupun aktiviti seterusnya. Okay. Ini adalah latihan padankan yang saya maksudkan kepada cikgu tadi. Kita boleh buat untuk murid pemulihan. Mereka suka cikgu sebab apa? Mereka ada peluang nak sentuh laptop ni. Itu yang paling best yang saya dapatilah daripada anak murid saya. Dia suka sebab dia dapat sentuh laptop. Dia ada satu laptop khas untuk diri dia. Di mana dia boleh buat apa saja yang dia suka. Okay. Aktiviti seterusnya. Boleh ya cikgu? Boleh saya teruskan? Ataupun cikgu nak cuba aktiviti tu? Cuba ya, cuba cari Audar, cari siapa cikgu dekat situ. Cikgu namakan Audar cikgu dan cikgu boleh mula main. Dapat ke? Saya sebut tengok chat ada apa-apa ke? Ada. Habis jawab, ada yang dah habis jawab. Puan Sheila, ada apa-apa masalah Puan Sheila? Tak, teruskan saja. Saya ada masalah internet. Oh, patutlah. Okey. Untuk yang latihan ketiga ni, cikgu macam mana ya nak start? Latihan ketiga dah muncul ke kat skrin? Ya sudah. Latihan ketiga, 4 dan 5. Latihan ketiga ni dia kena pilih avatar. Kita kena pilih avatar daripada 4 jenis haiwan yang ada dekat situ. Jadi kita akan jadi game dekat situ. Kalau saya nak teruskan boleh? Boleh cikgu. Okey, saya teruskan ya. Saya pun ada masalah internet di sini. Bagi saya masa sikit ya cikgu. Saya kena kembali kepada aktiviti yang kedua. Oh, kita dah habis ke-5 aktiviti. Sekarang saya nak share satu lagi skrin. Skrin yang lain pula di mana kita akan cuba belajar buat nearpod. Okey, boleh cikgu? Saya ada masalah internet sebenarnya sebab tu saya tak boleh share. Okey, baik cikgu. Sekarang cikgu dah boleh mula untuk buat lesson plan. Okey, cikgu kena login kepada Nearpod. Okey, pergi buka tab yang baru dan cikgu login, letak Nearpod login. Dia akan keluar paparan seperti ini. Bila keluar paparan seperti ini, cikgu klik, you will wonder how to thought without it. Just klik. Okay, bila dah keluar macam ni, ini adalah paparan yang terdapat di dalam Nearpod dan ini adalah lesson plan yang saya telah sediakan sebelum ini dan yang tadi saya kongsikan dengan guru ialah yang ini. Okay, bila dah sampai sini, cikgu dah boleh
create lesson plan, just klik kat sini, letak lesson plan. Boleh cikgu setakat ini? Boleh ke? Boleh, boleh. Okey, bila dah klik, akan muncul satu lagi paparan di mana kita akan diberi beberapa pilihan untuk membuat lesson plan kita untuk PDPC kita. Okey, ini adalah paparan untuk lesson plan. Okay, kita nak namakan lesson plan kita. Seperti yang saya dah terangkan tadi, apakah persediaan yang perlu cikgu ada? Cikgu mesti dah ada idea kan nak buat apa pada hari esok dan seterusnya. Jadi cikgu key in sajalah. Macam tadi saya dah gunakan penjuru bilangan. Jadi saya nak cuba kata seru pula. Okey, saya namakan kata seru lesson saya tu. Okey, di sini ada beberapa pilihan di mana kita nak create apa ya? Kita nak ajar guna slide ke? Apa-apa juga ada idea di sini. Jadi cikgu boleh pilih saja nak cikgu nak idea yang mana. Cikgu nak guna benda yang mana untuk menjadikan PDPC cikgu tu lebih menarik dan juga dapat input daripada murid-murid. Jadi bila kita dah ada benda ni, senang cikgu, tak perlu pergi cari satu platform yang khas ataupun template yang khas untuk membuat PDPC kita. Jadi saya guna salah satu feature kat sini untuk menjadikan PDPC saya lebih menarik. Saya nak video pula. Okey, macam mana tadi cikgu dah tengok video penjuru bilangan, saya akan ajar cikgu macam mana nak buat video yang sama seperti yang saya create tadi. Yang ambil masa sikit dia sebab ada masalah internet di sini. Cikgu boleh ikut slowly, boleh ikut. Okey, kita lihat paparan dia. Apa paparan yang akan keluar bila kita klik video. Okey, ini adalah paparannya POD di mana kita diberi beberapa pilihan. Kita nak ambil video dari YouTube, kita nak my video yang kita hasilkan sendiri ataupun upload a video daripada drive yang telah dikongsi oleh rakan kita. Jadi saya pilih my video ataupun YouTube. Okey, just klik saja kata seru. Cikgu akan dapat beberapa pilihan daripada YouTube. Cikgu nak pilih yang mana? Cikgu nak pilih video yang mana yang sesuai untuk PDPC. Okey, saya cuba pilih yang ini. Okey, cikgu save. Boleh ikut langkah saya? Okey, ingat tadi video yang saya gunakan untuk permainan tadi sama juga. Okey, macam mana kita nak buat seperti yang saya buat tadi? Okey, kita tak nak pelajar kita just tonton saja. Kita nak mereka dapat sesuatu semasa mereka menonton video PDPC kita. Jadi apa kita buat? Okey, kita cuba mainkan. Cikgu boleh dengar suara tak? Muzik dia? Jelas cikgu, jelas. Suara cikgu Amuda jelas. Video suara pembelajaran daripada pada hari video? ini. Bertemu dengan Boleh, cikgu cikgu. dalam subjek Bahasa Melayu tahun 1. Apa yang akan kita belajar pada hari ini? Slowly je. Assalamualaikum. Okey, saya hari nak ini, cepat sikit. Temanya adalah pentingnya kebersihan dan kesihatan. Tajuk, kata seru, aspek tata bahasa. Ingat kata Jadi seru, fokus murid-murid kita kata boleh seru. merujuk buku teks jilid 1 pada muka dalam buku teks kamu ni, cikgu akan terangkan kepada kamu dahulu apakah yang dimaksudkan dengan perasaan gembira. Okey, kita nak lihat benda ni. Aduh. Jadi kita akan belajar 6 ini Okey, dahulu. 6 kata seru Sebut kita minta akan tadi. belajar. Cikgu tu dah Hai. terangkan. Yang kedua, oh. Yang ketiga ni, amboi. Okey, cuba cikgu teliti Keempat, apa yang saya nak buat nanti. wah. Yang kelima ni, dan yang terakhir, aduh. Aduh, sakitnya perutku, tak breakfast lagi ni. Okey. Apa aktiviti yang kita nak bagi pada murid?
Murid, kita dah terangkan pada murid 6 kata suruh yang kita akan belajar ini kan. Jadi kita nak pastikan murid-murid itu dengar apa yang mereka tonton tadi. Jadi kita bagi dia soalan. Okey. Jadi bila kita dah biasakan video seperti ini dengan murid, murid akan lebih teliti dan dia akan follow. Mesti ada soalan. Dia akan ingat mesti ada soalan. Sebab soalan ni kalau saya bagi murid yang cuba, mereka boleh langkah proses ni dan pergi kepada proses seterusnya. Bila saya yang control, teacher play, jadi murid tak boleh langkah. Jadi dia terpaksa jawab soalan ini walaupun dia tak tahu. Dia terpaksa jawab juga. Jadi saya nak soalan macam mana di sini? Apakah nyatakan kata seru yang anda dengar tadi. Okey, jadi saya save. Okey, cikgu boleh bayangkan tak macam mana cikgu jawab soalan penjodoh bilangan tadi? Jadi bila saya mainkan ataupun launch lesson plan ni, murid akan menonton video ini dan bila sampai dekat 4.11 ni, mereka dikendaki menjawab soalan. Jadi cikgu tak perlu pergi kepada satu-satu murid itu dan pastikan mereka tu follow kita punya lesson plan. Dia sendiri terpaksa follow lesson plan sebab dia tahu mesti ada soalan di sebaliknya. Itu rahsia dan juga keistimewaan Nearpod dan ini adalah aktiviti yang paling saya suka dan saya sentiasa guna dalam kelas cikgu. Supaya murid tu sentiasa was-was, berhati-hati, mesti ada soalan. Cikgu Amutah kalau buat slide mesti ada soalan. Kalau Cikgu Amutah bagi video mesti ada soalan, dia tahu. Okey. Saya tak nak teruskan sebab latihan ni kita boleh teruskan sebenarnya di mana kita boleh letak beberapa soalan Baik, sepanjang murid-murid, video. jom kita lihat Beberapa soalan kegunaan dan sepanjang contoh ayat video. bagi setiap Contohnya macam dah sampai sini kita boleh buat soalan lagi, kita boleh bagi ayat. Dia ada dua pilihan cikgu. Dia ada dua pilihan untuk kita buat soalan, sama ada soalan objektif ataupun soalan subjektif. Dan kita boleh tentukan jawapan dia pun. Okay, ini adalah yang paling best cikgu saya rasa. Okay, start kali cikgu boleh? Ada tak siapa cikgu yang ada follow dan dah buat sampai video ni? Boleh respon? Saya yakin ada tu, mungkin malu. Sebab saya tak nak cikgu pulang dengan tangan yang kosong. Berisi. Ada. Saya sudah. Okay, very good. Thank you cikgu, thank you. Kalau cikgu dah siap hari ni, besok cikgu boleh mainkan dalam kelas. Cikgu tak perlu siapkan apa-apa. Dan masa sejam ni saya rasa macam kalau cikgu dah prepare lesson plan ni macam masa tu terisi. Dan saya rasa bangga lah sebab saya dapat menjimatkan masa cikgu, bukan membazir. Okay, saya nak tunjukkan aktiviti yang kedua. Saya save juga, Kena save cikgu sebab kita dah sediakan satu platform untuk lesson plan kita. Jangan cikgu tak save, mesti save. Okay, kita tengok aktiviti. Kita nak tambah lagi aktiviti kan, macam tadi saya buat game, saya buat padankan dan sebagainya. Jom kita pergi tambah aktiviti. Kita pilih lagi, nak buat apa ya? Nak buat quiz. Dia ada berbagai-bagai jenis quiz. Quiz yang ada multiple choice, draw it, maksudnya kita boleh lukis. Kita boleh minta budak lukis bunga. Kalau kita mengajar penjuru bilangan sekuntum bunga, boleh semua lukis. Fill in the blanks, isi tempat kosong. Lepas tu matching pair. Okay. Climb to climb, yang ini game yang cikgu buat tadi dan memory test. Kat sini saya nak pilih matching pair. Okay, saya add. Okay, saya just tunjukkan kepada cikgu macam mana nak buat saja. Saya tak nak teruskan sebab kita kena pergi ke dua lagi aktiviti yang menarik juga. Okay, ini adalah paparan untuk kita buat soalan padankan. Sangat senang cikgu, saya rasa dalam 10 minit kita boleh siap satu lesson plan. Okay, maksudnya tadi saya dah ajar cheese. Okay.
Ni kita kena padankan kata seru dengan perasaan. Okay, kita add pair. Okay, yang ini kita tulis adu. Adu tu jawapan ni kita dah tahu untuk sakit. Okay, kita dah siap satu. Kita nak tambah lagi. Okay, kita guna cheese. Kita tahu cheese ni kita guna untuk marah. Jadi kita nak siap pair yang kedua. Kita nak pair yang ketiga. Okay, nak pilih apa? Syabas. Dia guna untuk apa? Kalau dia menang. Senang. Kita guna perkataan-perkataan yang senang. Dan 3 pair. Kita nak add pair lagi. Boleh juga. Okey, kita nak guna apa lagi? Nah. Untuk ambil. Okey, siap. Kita nak add pair lagi. Okey. Nak contoh apa lagi cikgu? Ada cikgu nak bagi saya contoh lagi? Okey, kita berhenti setakat ni. Save cikgu. Okey, bila dah save, kita nak tengok macam mana bentuk soalan dia dekat situ. Boleh juga kita tengok apa bentuk soalan yang kita dah buat. Okey. Sekejap ya, bagi saya masa ya cikgu. Okey, kita nak tengok soalan yang kita dah buat. Macam mana bentuk soalan dia. Okey, kita boleh preview cikgu. Kita boleh preview. Kita tengok soalan yang kita buat. Macam mana soalan kita, bentuk soalan kita sebenarnya. Ini bentuk soalan kita. Sekejap cikgu, saya preview dulu . Ini soalan yang kita buat. Okey cikgu. Cheese, kita nak pair dengan mana? Jadi pelajar akan pilih macam ni. Okey, syabas. Kita nak guna mana ya? Dengan menang. Okey, dapat juga. Aduh, dengan sakit. Jadi bila dah keluar benda macam ni, well done semua, saya rasa, saya pernah lihat pelajar saya, murid saya yang bersorak-sorak, lompat-lompat sebab dia dah dapat jawab semua benda tu. Yang paling bestnya murid pemulihan tu. Dia dapat buat, dia dapat klik, dia dapat padankan dan sebagainya. Seronok cikgu, memang seronok. Cikgu akan dapat lihat karena pelajar tu kalau mereka dapat siapkan dengan betul. Okay. Ni dah siap. Okey cikgu, saya nak teruskan. Boleh ke cikgu? Boleh ikut? Puan Sheila? Boleh teruskan cikgu. Okey, kita save cikgu. Apa-apa pun kita save. Jangan kita tak save. Kita save. Kita akan ke aktiviti yang seterusnya. Okey, sekarang ni saya nak add lagi aktiviti saya. Sebab PDPC yang kita rancang tu kena ada semua elemen kan. Jadi kita dah tadi elemen nota, elemen jawab, kita dah ada elemen padankan, jadi dah faham balik. Jadi kita boleh buat quiz dan seterusnya saya nak cuba discussion pula. Okey, bila bahagian discussion ini adalah paparan discussion yang di mana kita ada 4 pilihan cikgu. Satu untuk collaborative board, flip, poll dan juga open-ended question. Okey, kita boleh pilih apa saja yang cikgu nak buat. Itu terpulang pada cikgu. Cikgu nak explore boleh. Cuma saya belum terokai beberapa elemen yang ada dalam sini yang mungkin saya rasa tak berapa sesuai untuk murid saya ataupun murid sekolah rendah. Mungkin cikgu boleh cuba kalau ada masa. Okey, saya nak collaborative board pula. Okey, macam mana bentuk collaborative board ni? Saya dah add tadi, dah buat matching pair.
Okey, tunggu sekejap cikgu. Dia akan keluar paparan untuk collaborative board. Kita akan tengok macam mana paparan dia. Kalau tak keluar, kita add balik. Okey, kita pergi discussion. Kita pilih collaborate board dan kita add. Kita tambah, kita nak tambah lesson plan kita nak tambah aktiviti kita. Itu yang paling best di sini. Kita tak perlu pergi Google balik untuk buat game, kita tak perlu Google balik untuk buat quiz, kita nak cari template yang berasingan. Itu yang paling best di sini. Semua template dalam satu. Jadi kita save, kita simpan, bila kita nak guna, kita just launch saja. Okey, kita save. Okey, yang ini ialah bentuk collaborate board di mana kita ataupun saya biasanya gunakan collaborative board ni di akhir ataupun di penghujung pengajaran saya, di mana saya nak collect pendapat murid tentang PDPC ataupun apa yang murid belajar. Sama ada perkataan, apa-apa yang saja yang mereka belajar untuk mereka conteng di sini. Itu kegunaan collaborative board saya gunakanlah sebab murid saya sekolah rendah, saya tak boleh minta mereka type banyak-banyak. Jadi saya gunakan collaborative board ni untuk mendapatkan feedback tentang apa yang mereka belajar. Contohnya macam penjuru bilangan tadi, saya suruh mereka nyatakan saja beberapa penjuru bilangan yang mereka belajar pada hari itu. Mungkin pada hari itu mereka belajar 5 penjuru bilangan cikgu. Bila mereka type, sebab mereka type individu, mereka buat kerja ni secara individu, jadi mereka memang kena type dekat sini apa yang mereka faham. Jadi mereka tak boleh terlepas cikgu. Bila mereka bagi jawapan, kita boleh tahu murid tu sama ada faham ke tak faham ke. Kita boleh tahu daripada collaborative board dan juga kita boleh tahu daripada laporan PDPC yang akan saya tunjukkan nanti daripada apa yang kita belajar. Okey, saya nak murid nyatakan kata seru dengan perasaan. Okey, ini yang saya nak murid-murid saya beritahu saya. Sebab mereka dah buat aktiviti tadi, adu tu untuk sakit, lepas tu syabas tu untuk menang dan sebagainya. Jadi saya nak benda tu yang mereka tulis di sini ataupun beritahu saya di sini. Okey, save cikgu, save. Okey. Sekarang saya nak tunjukkan paparan macam mana bentuk paparan kolaboratif ni supaya cikgu faham ya. Kalau cikgu ada jawab soalan penjuru bilangan tadi, cikgu dah ada satu gambaran ya sebab saya cuma skip tadi sebab masalah internet. Okey, dah keluar cikgu. Okey, ini adalah paparan yang kita akan dapat dan juga pelajar akan dapat ya, di mana pelajar terpaksa ataupun mesti jawab soalan ni. Jadi mereka akan type cheese marah. Okey. Bila dia dah type macam ni, jadi dia dah tahu dah benda ni. Okey, dia akan launch. Dia akan hantar jawapan dia. Jadi akan keluar macam ni jawapan dia. Okey. Lepas tu pula ada murid type syabas sebab dia ingat syabas je. Syabas menang. Dia akan type. So jawapan pelajar akan terpapar seperti ini cikgu dan paparan ini bila saya gunakan makmal komputer di sekolah saya, jadi saya boleh paparkan dengan menggunakan smartboard. Jadi nampak terang siapa yang dah jawab, siapa yang tak jawab. Jadi murid pun boleh tengok smartboard, dia tahu dia nak jawab juga sebab kawan dia dah jawab. Jadi itu benda yang paling best. Dan dia juga dapat lihat sama ada kawan dia dah jawab ke tak boleh jawab. Bila cikgu jawab nanti, dia akan keluar nama cikgu di sini. Siapa nama cikgu yang keluar sebab mereka akan gunakan nama yang mereka login di sini. Itu yang paling best cikgu. Bila kita ajar murid-murid tahap 1 tu, seronok sangat mereka bila dapat type dan hantar jawapan dan sebagainya. Okey, setakat ni cikgu faham dah boleh buat 4 aktiviti yang saya tunjukkan pada hari ini cikgu. Save cikgu, apa-apa pun save, kita keluar.
Okey, cikgu, ini adalah paparan rancangan pengajaran kita pada petang ini, iaitu kata seru. Jadi saya ada 3 aktiviti yang melibatkan Nearpod dalam satu cikgu, dalam satu aplikasi. Itu yang paling best. Okay. Kalau cikgu nak add lagi, cikgu nak tambah lagi, boleh. Cikgu nak boleh. Cikgu nak bagi dalam bentuk game, boleh juga. Okey, kita pilih climb, time to climb. Yang ini paling seronok cikgu kalau cikgu bagi berapa kali pun benda yang sama, mereka rasa benda tu baru sangat. Mereka berebut-rebut nak jawab. Okey, ini adalah paparan dalam bentuk game cikgu, tapi masih soalan juga. Jadi di sini kita boleh type quiz. Kita bagi beberapa pilihan untuk murid. Benda yang sama cikgu kita ulang. Sebab bila kita ulang benda yang sama, mereka buat benda yang sama, memang boleh mereka fikir dan jawab cikgu. Mereka boleh ingat. Sebab benda yang sama kita ulang untuk setiap aktiviti. Marah, lepas tu kita bagi pilihan yang lain pula. Menang. Okey. Cukup setakat 2 ataupun 3 soalan cikgu. Okey, cukup setakat 3 atau 4 soalan memang cukup. Okey. Tambah lagi soalan cikgu. Syabas. Lepas tu jawapan kita bagi pula. Okey. Beri. Lepas tu kita bagi jawapan. Menang, kita kena tik jawapan yang betul cikgu. Jadi bila mereka jawab, bila mereka tahu sama ada jawapan mereka betul atau salah. Okay, saya tambah lagi cikgu. Nah, untuk ambil, okay, sakit. Jadi saya pilih jawapan, ambil. Okay, kalau tambah lagi jawapan untuk aduh. Aduh tadi dah buat ke? Belum lagi. Okay, aduh. Kita bagi pilihan sakit. Kita bagi pilihan gembira. Okay, saya dah pilih jawapan. Save cikgu. Kita save. Kita tengok macam mana bentuk paparan murid buat jawab. Okay. Time to climb. Okay, ini paparan kita nak tengok paparan murid cikgu Sebab semua paparan ini melibatkan online cikgu Itu kekangan yang kita akan hadapi lah. Okey cikgu. Cikgu dapat lihat tak paparan dia? Ini adalah paparan yang kita perlu jawab. Dan dia akan keluar dalam bentuk game dekat sini. Kita dah tengok cikgu kat sini. Beberapa elemen yang akan mereka main di sini. Bila keluar soalan, soalan tu akan keluar dalam bentuk paparan ini. Jadi seronok mereka dapat avatar-avatar kat sini. Mereka boleh pilih avatar, namakan avatar tu, nama mereka sendiri. Jadi bila mereka naik gunung tu, mereka dah jawab, mereka dapat naik. Itu yang paling seronok kat sini. Okay, apa-apa pun kita save cikgu, jangan lupa save. Okey, cikgu. Dah ada 4 aktiviti. Kita ada 1 jam dalam PGPC kita. Okey. Boleh tak kita habiskan 1 jam tu dengan ni? Saya rasa dia memadai cikgu. Dan senang. Dan kita aktiviti seterusnya kita boleh pergi hands on. Mungkin kita boleh bagi mereka dalam benda dalam bentuk maujud. Kita suruh mereka rasa, kita suruh mereka sebut dan sebagainya. Jadi 4 aktiviti ini saya rasa murid-murid memang tak boleh lari. Mereka nak kata mereka tak berminat tu mustahil cikgu bagi saya. Nak kata mereka tak berminat tu memang mustahil. Sebab benda ni benda yang paling mereka suka dan buat bila mereka buat sendiri. Itu yang paling best. Okey cikgu, sekarang saya nak terangkan satu lagi elemen kat sini. Save dan keluar. Okay, sekarang saya dah siapkan satu rancangan pengajaran untuk kata seru cikgu. Kalau cikgu ikut saya pun cikgu dah dapat dah rancangan pengajaran tu. Okay, lesson plan hari ni dah siap. Okay, dia akan masuk kat sini. Okay, kalau cikgu lihat ada di sini. Dah ada di sini.
Okey, saya semua nak jelaskan apa maksud paparan di sini. Bila kita dekat je, dia dah keluar dua benda. Live participation, cikgu boleh nampak, dia keluar live participation dan student pace. Okey, saya nak terangkan kelebihan dia. Live participation maksudnya kita dengan murid bersemuka. Okey, kita bersama murid, cikgu mainkan launch lesson plan ni dengan menggunakan laptop ataupun smartboard dan sebagainya. Murid juga berada di depan komputer, okey, dan sebagainya. Yang ini student pace. Yang ini cikgu ada dua benda yang kita boleh buat untuk murid yang tidak hadir ke sekolah pada hari itu. Kita boleh, bila saya tekan benda tu, cikgu dapat tengok. Okey. Kita boleh copy link, hantar dalam WhatsApp. Kita boleh email kita punya lesson plan. Kita boleh embed, biasanya kita tak guna. Okey. Google Classroom cikgu. Kita boleh masukkan dalam Google Classroom di mana semua murid boleh akses dan buat balik aktiviti ni, dan murid yang tak hadir itu pun dia boleh buat dari rumah. Okey, itu yang paling best. Benda ni memang berguna masa PDPR dulu. Saya dah cuba cikgu. Okey, memang berguna. Kita boleh guna Microsoft Teams. So semua ini adalah elemen yang kita boleh gunakan untuk menghantar kita punya lesson plan ni kepada murid untuk murid jawab. Cikgu. Dan jalankan dalam kelas tanpa menggunakan, murid menggunakan laptop. Murid tak perlu cikgu. Okey. Saya nak share link kepada murid, boleh. Dalam bentuk WhatsApp, okay, Telegram dan sebagainya. Okay. Macam mana kalau live participation? Kita tekan juga, tengok macam apa yang kita dapat. Live tu kita dengan murid kita. Tadi cikgu, saya dah bagi link untuk cikgu masuk saya punya lesson plan kan. Sama juga, saya guna copy. Saya boleh email kepada cikgu juga. Saya boleh guna Classroom untuk cikgu juga. Sama juga benda ni. Okay, dan yang bestnya, benda ni boleh launch dengan Zoom meeting. Itu yang paling best tu. Dengan Zoom meeting. Macam saya tengah buat dengan cikgu sekarang ni. Okay. Boleh kita main cikgu. Saya nak copy link, saya nak hantar balik. Kita buka dan kita main sama-sama. Boleh ke? Okay, saya nak share dekat chat dah. Saya harap cikgu dapat main bersama saya lah. Okay. Okay, Rio dapat? Boleh join ke? Cuba join cikgu. Senang je soalan kata seru. Jawab aja. Pakai nama samaran. Link di mana cikgu? Di chat Dekat box. chat. Dekat chat saya baru send. Oh, dia tidak keluar. Cikgu. Ada ke? Tak ada. Mungkin cikgu kena adjust supaya untuk everyone punya chat. Sekejap Okay, saya kena keluar dulu. Okay, saya kena launch balik. Okay, saya dah keluar kepada paparan yang asal. Okay, saya kena aktifkan new section. Sebab apa? Kita guna yang free. Okay, cikgu. Cikgu boleh juga join dengan buka tab yang baru, type Nearpod, join kelas dengan menggunakan yang ini cikgu. Password ini. Boleh juga. Okay, saya share cikgu. Okay, saya launch ya. Okay, kali ini saya yang play pula. Bukan cikgu play sendiri.
Jadi cikgu kena tengok dua skrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat murid-murid tahun 1 yang menonton video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat murid-murid tahun 1 yang menonton video pembelajaran pada hari ini. Bertemu dengan cikgu dalam subjek Bahasa Melayu tahun 1. Apa yang akan kita belajar pada hari ini? Ayat seruan bagi aduh ini adalah aduh, sakitnya perutku. Dia menyatakan perasaan sakit. Sakit apa? Sakit perut. Aduh, sakitnya perutku. Baik, kata seru yang digunakan di sini adalah aduh, dan penggunaan tanda seru kat belakang ni mesti diletakkan. Okey? Baiklah murid-murid, kembali semula dalam muka teks kamu tadi, muka surat 50. Kita akan baca dialog yang terdapat dalam buku teks kamu tu. Jadi di sini cikgu pecahkan kepada dua, iaitu situasi di ruang tamu dan di dapur. Baik, situasi yang pertama, situasi di ruang tamu. Di ruang tamu, ini Kim Seng dan ini adalah Rizal. Jom sama-sama baca dialog yang dilontarkan oleh Kim Seng dan Rizal ini. Hai, Kim Seng. Kamu baru tiba? Ya, Rizal. Okey. Nyatakan kata seru yang anda dengar tadi. Boleh ke? 3 orang nge-join. Nampak paparan ini tak? Saya cuma nak tunjukkan paparan ini. Jadi bila kita boleh identify sama ada student kita dapat jawab ke tak dapat jawab. Dengan ni kita boleh dapat cari sama ada dia dapat jawab ke dia dapat. Jadi saya skip bagi cikgu. Saya skip, saya masuk yang aktiviti yang kedua. Okay, view pair pun ada orang yang dah buat. Bagus. Cikgu, boleh tolong jawab cikgu? Cikgu Nur Razak, Al-Hadi. Cikgu Al-Hadi. Dari JKC Cungwa ke? Ya, saya. Pakar rujuk ni. Okay, boleh jawab, cuba jawab. Cikgu Izzuddin? Jurulatih Rabbi ke? Ya, betul. Dekat apa tu website ni. Cikgu-cikgu yang saya kenal ni, pakar rujuk semua ni. Okey, bagus. Ada cikgu dah jawab. Terima kasih cikgu. Jadi dia ada paparan di mana kita boleh tengok ada tak cikgu, murid-murid kita dah jawab ke tak jawab. Itu yang paling best cikgu. Okey, aktiviti seterusnya. Saya harap cikgu dah boleh ikut . Okey, saya akan launch ya. Bila saya continue baru cikgu boleh main. Kalau saya tak continue cikgu tak boleh main. Okey, pilih avatar cikgu. Pilih avatar. Saya nak tengok cikgu pilih avatar apa. Saja je santai-santai. Wow. Lompat-lompat cikgu. Murid saya pun lompat tengok benda ni. Thank you so much cikgu. Bersama saya petang ni. Okay, kalau tak ada sesiapa yang nak join, saya nak start game . Selagi saya tak start game, cikgu tak boleh main. Okay. Kita tengok ya. Kita tengok siapa yang boleh menang.
Ya. Sudah sampai soalan keempat. Okey, ada tak keluar leaderboard cikgu? Ada tak siapa boleh share leaderboard yang cikgu dapat? Pemenang dia siapa ya? H. Siapa tu hashtag? Cikgu apa ya? Okey, cikgu. Seronok cikgu, memang seronok. Bila saya launch game ni, walaupun mereka bermain beberapa kali tapi mereka rasa seronok. Terutama sekali murid-murid tahap 1 cikgu. Okey, itu saja cikgu. Saya rasa saya end section ni. Sekejap cikgu. Okey, kita boleh pergi kepada menu. Lepas tu kita end section untuk semua. Dia ada keluar satu dialog seperti ini, jadi kita end untuk semua. Jadi tiada siapa yang boleh berada dalam Nearpod lepas ni cikgu, kecuali cikgu. Cikgu dah end section untuk semua. Okey. Okey. Sekejap cikgu, sekejap. Okey. Saya rasa dah 4.16, jadi cikgu, section yang terakhir untuk pembentangan ataupun perkongsian kali ini, saya nak cikgu bagi review untuk bengkel saya pada petang ini, perkongsian saya pada petang ini. Jadi cikgu boleh masuk Nearpod sekali lagi dan cikgu tolong beri saya review. Boleh ke? Saya harap semua cikgu boleh join ya. Okey, cikgu boleh guna kod yang ada yang terpapar di sini. Join Nearpod, lepas tu cikgu buka tab baru, join Nearpod, cikgu guna QR code yang ini. Kod yang ini. Jadi cikgu boleh jawab soalan saya. Boleh ke cikgu? Cuba jawab. Okey, ini saya. 1 jam bersama saya. Apa perasaan cikgu? Apa pendapat cikgu? Cikgu boleh share di sini ya. Saya boleh jadikan sebagai rujukan kelak. Cikgu boleh draw, cikgu boleh ambil image dari internet, cikgu boleh add text, cikgu boleh erase, cikgu boleh highlight. Ada benda-benda dekat bawah ni, cikgu boleh guna semua tu. Cikgu boleh add image also. Boleh add image untuk saya, diri saya. Terima kasih Cikgu Wong. Dah ada love untuk saya. Jadi bukan hanya untuk PDPC cikgu, kita nak dapatkan feedback macam saya sebagai GPK Koko, saya nak dapatkan feedback dari guru juga, saya boleh gunakan benda ni. Jadi benda ni memang penggunaan dia bukan setakat PDPC, kita nak ubah suai mengikut kita punya keperluan. Itu yang paling best di sini Cikgu Nearpod. Jadi saya rasa dengan ini saya akhiri sesi perkongsian saya. Saya stop sharing ya. Puan Sheila. Terima kasih Cikgu Amuda bersama-sama sabar menerangkan langkah demi langkah. Okay. Sorry, I've got problem with my I'm so sorry. Okay, terima kasih Cikgu Amuda kerana menerangkan langkah demi langkah bagaimana kita boleh gunakan Nearpod. Memang menarik. Saya harap cikgu-cikgu dapat gunakan aplikasi Nearpod ni untuk PDP masing-masing. Memang kita dapat lihat semua yang elemen yang ada dalam Nearpod itu adalah merangkumi PDP abad 21. Tahniah sekali lagi Cikgu Amuda. Saya harap Cikgu Amuda jangan berhenti di sini sahaja. Teruskan buat perkongsian di masa hadapan menggunakan aplikasi yang lain pula supaya kita boleh sama-sama belajar. Memang menarik. Terima kasih Puan Sheila. Terima kasih kerana bersabar dengan semua Karina
masing-masing lah yang tersangkut, terkejar, tertinggal. Betul. Baik, kita buka untuk sesi soal jawab. Jika ada sebarang soalan, boleh lontarkan, boleh tanya pada Cikgu Amuda. Yang tu bukan untuk Cikgu Amuda. Jangan risau. Ada soalan lain? Cikgu, saya sebagai kesimpulan dia tentang Nearpod, Nearpod ni is a quick work. Kita memang tak memerlukan masa yang lama. Bagi saya yang dah mahir guna Nearpod, dalam 10 minit saya boleh sediakan satu lesson plan. Di mana dia merangkumi nota, aktiviti menarik. Jadi kita hands on tu kita guna teknik yang lain. Mungkin kita guna kertas kajang ke, suruh mereka lukis ke, itu dan sebagainya. Tapi sebagai persediaan awal tu dalam masa yang suntuk tu, saya rasa dalam 10 minit saya boleh sediakan. Macam cikgu tadi join saya rasa tak sampai 20 minit kita dah sediakan satu lesson plan untuk kata seru saja. Jadi yang tu memerlukan kemahiran cikgu kena terokai lagi, cikgu kena mahir guna, jadi 10 minit siap. Itu je. Baik, terima kasih. Ada sebarang soalan lain? Baik, jika tidak ada apa-apa, kita mohon bantuan Encik Izzuddin. Sekali lagi terima kasih Cikgu Amuda. Kita mohon bantuan, jangan ke mana-mana ya. Kita ada sesi bergambar. Sebelum tu boleh tak kita promosi untuk poster yang akan datang? Boleh buat. Tadi doktor jawab tak semua soalan? Baik, terima kasih. Ini adalah perkongsian untuk minggu hadapan dari Cikgu Nyanam Bigay Ramanathan SK Lukut dengan tajuknya Pecahan Tahun 6, Kemahiran Bahagi Pecahan. Jadi sama-sama kita saksikan atau kita kongsi ilmu dengan Cikgu Nyanam Bigay minggu hadapan. Jangan lupa ya untuk siri yang keempat dari zon Podixon. Mohon bantuan semua untuk sama-sama on camera supaya kita dapat ambil gambar sebagai kenang-kenangan, sebagai dokumentasi untuk siri yang ketiga. Yang paling best tu guru besar saya, sentiasa bersama kami walaupun dalam pas tengah Terima kasih Pak Selvi. Terima kasih banyak. Beliau dah pastikan sama ada saya ni bersedia ataupun belum. Lepas tu selesa tak dekat bilik. Dia kata kalau boleh duduk dekat bilik Mak jangan balik rumah. Jadi beliau nak sentiasa pastikan kami ni memberi yang terbaik. Terima kasih Guru Besar. Terima kasih Puan Sheila. Doktor, terima Sama-sama kasih. Pak Selvi. 3 orang guru saya telah bentang, ada lagi 2 orang akan bentang. Terima kasih atas sokongan. Kita tunggu guru besar pula yang kongsi. Ya, Boleh. betul. Betul, guru besar ni baru berkongsi dekat IAB, kita tunggu berkongsi pula. Boleh, nanti kita tunggu. Tahap dia tahap tinggi. Okey, boleh saya ambil gambar? Boleh Encik Izzuddin. Okey, bagi yang belum buka kamera, silakan buka kamera. Saya akan ambil gambar ada 3 panel lah. Kita ada 51 partisipan. Jadi kita ada 3 frame. Jadi saya akan ambil gambar frame pertama ya. Saya 1, 2, 3. Okey, frame kedua 1, 2, 3. Okey, selesai. Baik, link kehadiran akan dikongsi sebentar lagi di ruangan chat. Mohon isi link, berhati-hati bila isi, pastikan maklumat yang diisi itu betul dan tepat supaya sijil dapat dihantar kepada pemilik yang sebenarnya. Encik Izzuddin, link sudah ke? Terima kasih. Sudah, saya sudah send dalam chat.